Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengenalkan 3 pengenalan, iaitu pertama Al-Hakim, yang kedua Al-Mahkum Fihi, dan yang ketiga Al-Mahkum Ilahi. Al-Hakim bermaksud Allah yang bersifat Al-Hakim, iaitu Allah Maha Bijaksana, dan kebijaksanaan Allah itu terselah pada segala ciptaannya yang beraneka rupa di alam semesta ini. Yang kedua, pengertian Al-Mahkum Fihi, iaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak, seperti perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dinamakan haram. Contohnya perbuatan semayang itu hukumnya wajib. Yang ketiga ialah pengertian al-mahkum alaihi, iaitu mukallaf itu sendiri, di mana kitab Allah berkaitan dengan perbuatannya, mukallaf dikenali dengan mahkum alaihi kerana dialah yang ditaklifkan hukum syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Al-Hakim. Terdapat pelbagai makna tentang Al-Hakim ini, dan pertamanya ianya lebih tertumpu kepada makna kepada Allah, makna tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah tentang sifat Al-Quran itu sendiri dengan penuh hikmah. Jadi Imam Ibn Hathir menyatakan Al-Hakim ini dari segi perbuatan dan percakapan, ianya meletakkan sesuatu pada tempatnya dari segi hikmah dan keadilannya. Jadi berdasarkan kepada persoalan dan pandangan para ulama tafsir, dapat saya simpulkan bahawa tafsiran Al-Hakim ini mempunyai pelbagai maksud. Jadi justru itu pada pembentangan ini dapat ia tertumpu pada kalimat Al-Hakim yang terdapat pada surah Al-Luqman dan Yasin. Wallahu taala a'lam. Okey, yang ketiga adalah mahkum alaih. Yang ini pengertian para ulama ilmu usul mengatakan bahawa mahkum alaih merupakan huwal mukallafu alladhi ta'allaqu al-hukmu syari'i bi fi'lihi, iaitu mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syar'i. Yang ini taklif merupakan sesuatu perkara yang telah dibebankan oleh kita, seperti solat ataupun puasa dan sebagainya. Yang ini jadi mukallaf itu merupakan definisi lain dari perkataan mahkum alaih. Okay, syarat-syarat mahkum alaih ada 2. Yang pertama, seseorang yang benar memahami dalil Al-Quran. Yang kedua, orang yang mampu melakukannya seperti solat, puasa dan sebagainya. Okay, kita pergi kepada ahliyatul taklif. Ahliyatul taklif iaitu seorang manusia belum dikenakan taklif, iaitu pembenaran hukum, sebelum ia mampu untuk melaksanakan hukum tersebut. Dan ia terbagi pada 2, iaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul al-ada. Ahliyatul wujub merupakan sifat keupayaan seseorang untuk menerima hak-hak yang tertentu, tetapi belum bersedia untuk dibebani akan seluruh kewajipan. Dan yang seterusnya ahliyatul al-ada. Ini ini sifat keupayaan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, sama ada baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada mahkum fih. Definisi ia, mahkum fih ni adalah perkara yang ingin disampaikan melalui khitab atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para mukallaf. Baik, mahkum fih dari sudut pandangan hukum taklifi, ia merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh mukallaf seperti menunaikan zakat atau melansaikan bayaran zakat. Dari sudut pandangan hukum wada'i pula, mahkum fih ini adalah merangkumi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perbuatan mukallaf, sama ada ianya dalam bentuk sebab, syarak maupun manik. Sebagai contoh, kemunculan anak bulan pada bulan Ramadan merupakan mahkum fih, yang mana ia menjadi sebab yang mewajibkan seseorang mukallaf itu menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Seterusnya, mahkum fih mempunyai 4 jenis. Yang pertama, perkara yang menjadi hak Allah, iaitu sengaja disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memandangkan ia boleh memberikan kesan yang menyeluruh
kepada umat Islam. Yang keduanya, perkara yang menjadi hak kepada hamba. Contohnya, hak ini adalah hak untuk ia mendapatkan ganti rugi terhadap barangan yang dirosakkan oleh individu lain, atau hak pemilikan barang yang dibeli dan seumpamanya. Yang ketiganya, jenis mahkum fih yang ketiga adalah perkara yang mengandungi kedua-dua hak Allah, kedua-dua hak, tetapi hak Allah yang lebih menonjol, yang mana di sini merujuk kepada hukuman hudud. Hukuman hudud terhadap qazaf, iaitu sebatan 80 kali rotan yang dikenakan ke atas pesalah yang mana ia menuduh individu suci sebagai penzina. Itu adalah jenis yang ketiga. Dan jenis yang keempat adalah perkara yang mengandungi kedua-dua hak, namun hak hamba lebih menonjol, sebagaimana merujuk kepada pelaksanaan hukuman kisos ke atas pesalah yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Kesimpulan dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa al-ahkam iaitu hukum menurut bahasa ertinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedang menurut istilah ialah khitnab ataupun titah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf, baik itu mengandungi perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Al-Hakim bermaksud pembuat hukum dalam pengertian Islam adalah Allah SWT. Dia menciptakan manusia di atas bumi ini dan dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia. Manakala mahkum fi ataupun objek hukum iaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syarak, hukum adalah perbuatan itu sendiri. Sedangkan mahkum alaihi ataupun subjek hukum ialah orang-orang mukallaf, artinya orang-orang Muslim yang sudah dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan dengan beban baginya.